Tiba-tiba dalam kubur tu datang kepada dia rajulun, satu orang lelaki-lelaki yang qabihul wajhi. Kalau dia tu perempuan, mai kepada dia perempuan yang wajah ni begitu buruk. Qabih ni buruk wajah ni. Wajah dia tengok menyeramkan. Dalam keadaan baju dia pun teruk, kotor baju dengan terkoyak sana terkoyak sini. Muntinur rih, dalam keadaan bau yang cukup busuk. Mai kepada dia dalam kubur ni. Dia tanya pula kepada kawan tu, "Man anta?" Hang ni siapa dia? Maka dijawab oleh kawan ni, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? "Aku adalah amalan. Ana amaluka fid dunya." Akulah amalan jahat hang ketika mana atas dunia dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan tuan pengacara majlis, ashabul fadilah, tuan imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya pengurusi biro dakwah daripada surau Al-Islah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang Allah Taala berikan. Kita berada di dalam rumah Allah dan seterusnya kita berada di dalam majlis ilmu, suatu tempat di mana kita berada dalam majlis ilmu ini, dia akan menjadi satu persoalan di hadapan malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita disoal siasat di dalam kubur. Majlis ilmu ataupun tempat untuk kita menimba ilmu, dia akan terjawab bila, tuan-tuan? Ketika mana malaikat Munkar dan juga Nakir, dia datang bertemu dengan kita setelah kita disemadikan, setelah kita disimpan, setelah kita ditanam. Maka dia akan datang dan dia akan bertanya kepada kita beberapa soalan. Jadi malam ni, tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada satu hadis, yang hadis ni riwayat daripada Imam Ahmad. Saya nak petik hadis ni, hadis dia panjang. Saya cerita sikit bagaimana hadis ni. Nabi SAW, hadis ni riwayat daripada seorang sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni satu orang sahabat yang cukup rapat dengan Nabi. Sehinggalah satu hari Nabi SAW dikhabarkan kepada Nabi, ada satu orang sahabat di kalangan Ansar. Ansar ni siapa? Ansar ni satu orang yang berada di Madinah. Kalau orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah disebut sebagai muhajirin. Orang yang berada di Madinah, dia menunggu muhajirin, dia bantu orang muhajirin, disebut sebagai Ansar. Satu hari Nabi SAW
dapat khabar gembira satu pemuda Ansar sudah meninggal. Di saat itu Nabi nak pergi melawat jenazah dia, Nabi nak pergi solatkan jenazah dia. Orang pergi cerita kat Nabi, orang kata pemuda Ansar ni sudah dibawa ke kubur. Dah bawa ke kubur lah. Jadi Bara' bin Azib ni pun, dia pun dengan Nabi SAW terus ke kubur. Bara' kata, fantahaina ilal qabri. Waktu kami sampai di kubur tu, orang tengah duk tanam mayat. Tengah duk tanam pemuda Ansar ni. Maka Nabi SAW pun, dia pun berdiri dekat dengan kubur. Nabi berdiri dekat dengan kubur, sahabat-sahabat Nabi berdiri dekat dengan kubur. Dan kata Bara' bin Azib, dia kata wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Berdirinya Nabi dan berdirinya kami bersama dengan Nabi ini seolah-olah di atas kepala kami ru'usina at-tayr. Atas kepala kami ni ada seekor burung yang sedang bertenggek. Maknanya berdiri itu berdiri senyap. Berdiri dalam keadaan melihat upacara penyelenggaraan jenazah itu dilaksanakan. Dan kata Bara' bin Azib, selepas daripada orang dah selesai tanam apa semua ni, tiba-tiba farafa'a ra'sah, Nabi angkat kepala dia. Lalu Nabi kata, keluar daripada mulut Nabi, Nabi kata ista'idhu billahi min azabil qabr marratain aw salasa. Bara' bin Azib dia kata, bila Nabi angkat kepala, kami pakai duk tengok Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW dia kata apa? Dia kata minta lindunglah kita semua daripada azab kubur. Bara' bin Azib dia kata aku dengar Nabi duk sebut marratain aw salasa, lebih kurang 2-3 kali macam tu. Nabi duk sebut benda ni. Maknanya Nabi nak suruh kita minta betul-betul. Walaupun hadis ni Nabi keluarkan kepada para sahabat, tetapi amalan keumuman hadis tu diamalkan oleh umat-umat dia sampai kita sekarang ni. Tuan-tuan, dalam semayang kita, Nabi habaq apa? Nabi kata di antara tempat mustajabnya doa ada 2 tempat. Nombor 1, ketika mana kita sujud, Nabi suruh perbanyakkan doa waktu tu. Dan nombor 2, Nabi kata sebelum daripada kita bagi salam, selepas daripada kita tahiyat akhir. Kita baca apa tuan-tuan? 4 benda Nabi ajak. Yang pertama Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Nombor 1. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta lindung daripada azab kubur. Nombor 2, Nabi suruh kita minta lindung min azabi jahannam, daripada azab api neraka jahannam. Nombor 3, Nabi suruh kita minta lindung daripada fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah yang melanda kita waktu kita hidup, waktu kita mati. Dan yang keempat, Nabi suruh minta lindung daripada fitnatil masih ad-dajjal. 4 benda ni, 4 doa ni jangan kita tinggal sampai bila-bila. Habis daripada innaka hamidum majid, baca 4 benda ni. Pasal Nabi doa ajak, Nabi pesan. Dan benda ni Nabi sebut 2-3 kali. Kata ulama hadis, benda ni amat penting. Jadi Nabi suruh minta lindung daripada azab kubur. Rupa-rupanya kubur ni dia bukan hanya menjadi satu raudhah min riyadil jannah, bukan jadi hanya satu taman daripada taman syurga. Dia juga boleh jadi hufrah, boleh jadi satu lubang min hufarin nar, daripada lubang-lubang api neraka. Kadang dalam doa kita selalu duk minta dalam doa apa? Doa tahlil selalunya. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Kita duk minta, ya Allah ya Tuhanku, jadikan kubur dia, kalau dia tu lelaki qabrahu, kalau dia tu perempuan kita baca qabraha, jadikan kubur dia satu taman daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu, jangan jadikan kuburnya itu hufrah, satu lubang min hufarin nar, daripada lubang-lubang api neraka. Jadi kalau kata lubang api neraka, tuan-tuan, yang ni yang kata kubur berasap ni. Kan? Ada orang nakal juga.
bila saya hantar ni ada kawan duk tanya, dia kata kubur berasap pasal apa, dia kata tukang gali kubur isap rokok dalam kubur kan. Oh, dia pergi buat melawak macam tu. Saya kata nak tahu tak tahu malam ni mai. Saya kata ni semenyih ni, dia dengar semenyih tak orang ni mai. Jauh kata. Kan? Tuan-tuan, baik, nanti kita cerita yang kata asap tu macam mana. Dia bukan saja kita nak letak tajuk tu saja-saja nak melawak. Tapi dia letak tajuk tu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Cuma asap tu kita tak nampak lah. Asap tu mata kasang orang yang hidup ni dia tidak akan nampak. Yang nampak siapa? Orang yang meninggal dia nampak. Begitu juga dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, ketika mana abdal kafir awil fajir, hamba yang kufur kepada Allah, hamba yang fajir, hamba yang jahat, bila dia meninggal, waktu dia meninggal ditanyakan soalan kepada dia, dia tak boleh jawab. Apa soalan tu nanti kita akan habaq dalam hadis kita. Bila dia tak boleh jawab, dalam hadis riwayat Imam Bukhari kata apa? Malaikat ni mengambil satu besi bimatariq min hadid fayudrabu bimatariq min hadid. Malaikat ambil satu besi dalam kubur dan malaikat ketuk kepala dia, pukul kepala dia dengan besi itu. Fayasihu sayhah. Nabi kata dia sakit, dia mengerang, dia menjerit sehingga mengeluarkan satu jeritan yang amat menyeramkan. Yasma'u, mendengar suaranya itu. Ghairas saqalain, semua makhluk dengar melainkan dua makhluk saja yang tidak dengar, kata Nabi. Jeritan ahli kubur itu. Yang pertama Nabi kata apa? Al-jin. Yang kedua wal-ins, manusia dan juga jin tidak mendengar. Adapun binatang dia dengar. Adapun makhluk-makhluk yang lain depa dengar, tuan-tuan sekalian. Yang kata jeritan ahli kubur ni. Kalau ayam ada di situ, ayam akan dengar. Kalau lembu ada di situ, lembu akan dengar. Kalau anjing ada di situ, anjing pun akan dengar. Bagaimana peritnya, bagaimana pedihnya, bagaimana sakitnya seorang penghuni kubur yang diazab di alam kubur. Begitu juga dengan cerita asap ni. Yang nampak ni siapa, tuan-tuan sekalian? Hanyalah penghuni kubur, kerana dia berasap dalam kawasan kubur. Dalam kubur, bukan dalam kawasan kubur. Luar dia tak keluar lah. Dalam tanah tu. Baik, ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi suruh minta lindung daripada azab kubur. Lalu Nabi sebut, Nabi kata, wa innal abdal kafir, adapun hamba yang kufur kepada Allah. Kufur ni maksud dia ingkar, tuan-tuan sekalian. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut perkataan kufur ataupun kafir. Tuhan sebut lebih kurang 525 kali. Perkataan kafir Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kafir itu berarti apa? Berarti ingkar dan tidak mau beriman kepada Allah. Itu kafir. Apa makna kafir lagi? Kafir itu adalah ingkar kepada kebenaran yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Quran, yang dibawa oleh hadis Nabi SAW. Dia ingkar. Bila orang cerita ni ayat Quran, dia pemain ayat Quran. Bila orang cerita ni hadis Nabi, dia pemain hadis Nabi. Bila orang cerita ni sunnah Nabi, dia meleceh-lecehkan sunnah Nabi SAW. Dalam kitab Sifatus Safwah, bila satu hadis Nabi SAW yang menceritakan, idza staiqaza minan naum fala yamsah, bila kamu bangun daripada tidur, Nabi kata, maka jangan duk pegang benda-benda lagi. Jangan duk pegang apa-apa. Sehinggalah kamu hatta yaghsil yadahu, sehinggalah kamu cuci tangan kamu. Nabi kata, fa innahu, sesungguhnya, la yadri, dia tidak tahu, aina batat yaduh, ketika mana tangan dia itu waktu dia tidur, dia tak tahu tangan duduk di mana. Pasal itu Nabi kata, bila kita bangkit tidur, tangan jangan duk pegang benda-benda lagi. Jangan duk pergi ambil makanan, pergi makan, jangan duk pegang apa-apa, pergi cuci tangan dulu. Ada seorang yang cuba pemain hadis Nabi SAW. Dia kata hadis ni tak relevan, dia kata. Tuan-tuan, dalam kitab tu cerita apa? Kata satu malam dia tidur.
Dan dia bangkit pagi esok selepas dia menghina hadis Nabi, dia duk kata hadis Nabi ni karut dan sebagainya. Tangan dia tu dikatakan berada di dalam dubur dia waktu dia bangkit tidur. Tak boleh nak tarik keluar sampai nak kena bawa pergi ke hospital baru boleh. Dan maknanya jangan menghina hadis Nabi, jangan pelekehkan. Hari ni orang duk pelekeh tuan sekalian. Kalau kita tengoklah kan, sebab lah ni bercakap ni ikut dan aja, bahasa saya lah. Bercakap ni ikut tak ada lesen punya nak cakap. Nak komen pun ikut hati, ikut nafsu. Nak buat konten ke apa-apa, biar pi lah. Nak kata kat orang ke nak apa, biar pi. Yang penting tuan-tuan sekalian, jangan mempersenda-sendakan agama. Jangan duk guna agama sebagai satu bahan lawak. Jangan duk guna agama sebagai nak menjatuhkan orang. Jangan mempelecehkan agama. Kerana apa? Azab dia tu amat-amat pedih. Yang ni yang kita nak pesan kepada siapa-siapa pun tuan-tuan sekalian. Jaga, pesanlah kepada di kalangan masyarakat kita. Sebab agama ni bukan benda melawak, agama ni bukan benda main. Lalu kata Nabi SAW, Nabi kata wa innal 'abdal kafir idza kana inqita' minad dunya wa iqbalil akhirah. Nabi sebut apabila seorang hamba itu, sama ada dia ni orang kafir ke, ataupun kafir ni maksud dia ni orang yang ingkar. Dia orang Islam tapi dia ingkar dengan kefarduan Islam. Saya sebut di sini. Nabi kata ketika mana dia nak nyawa dia itu inqita' minad dunya, nak putus nyawa dia daripada dunia, wa iqbalil akhirah, yang ni saat sakaratul maut. Nabi cerita dekat kita, Nabi pesan dekat kita bagaimana situasi waktu menghadapi sakaratul maut. Bila nyawa kita nak terputus daripada badan, maka kata baginda Nabi SAW, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Yang pertama, kalau dia orang yang beriman kepada Allah, malaikat akan turun, ramai malaikat akan turun yang berada di sekeliling dia. Kalau dia tidak beriman kepada Allah pun, kalau dia duk lawan agama pun, malaikat akan turun ramai juga. Tetapi ada perbezaan tuan-tuan. Beza tu dekat mana? Malaikat yang turun kepada hamba yang fajir, hamba yang kafir ni, malaikat yang sudul wujuh, Nabi kata. Malaikat yang wajah mereka itu hitam, wajah mereka itu masam, wajah mereka itu ganas. Dalam keadaan pakaian mereka itu juga sud, aswadun, pakaian mereka itu hitam. Yang ni yang paling kita takut. Dan kata ulama yang membahaskan hadis ni, dia boleh tahu di saat itu sama ada dia ahli neraka ataupun ahli syurga ketika mana malaikat turun nak cabut nyawa dia. Waktu malaikat turun nak cabut nyawa dia, kalau dia nampak malaikat itu bidul wujuh, abyad, dalam keadaan putih, yang cahaya muka mereka itu seperti mana cahaya matahari, maka dia boleh tersenyum di saat itu. Kerana apa? Itulah petanda kata dia akan menjadi ahli syurga. Tapi kalau malaikat turun dalam keadaan sudul wujuh, hitam muka dia, berpakaian hitam, maka di saat itulah kegelisahan datang di dalam hati dia. Pasal apa tuan-tuan? Itu sebagai petanda dia akan dilemparkan dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal itu tadi imam kita ada baca satu doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tu doa tu. Tuan-tuan bila dengar imam baca doa, tuan-tuan kena amin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tamatkan hidup kami ini dengan tamat yang baik. Matikan kami dengan husnil khatimah, mati yang elok, mati yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan mati yang tak elok. Kita takut tuan-tuan sekalian mati yang buruk. Mati dalam keadaan tengah buat maksiat. Mati dalam keadaan tengah duk lawan agama. Mati dalam keadaan kita ni duk tentang majlis-majlis ilmu. Mati dalam keadaan kita duk bergaduh dengan orang. Mati dalam keadaan kita buat kemaksiatan, sihir dan sebagainya kepada orang. Yang ni yang kita takut. Allahu Akbar. Jadi minta supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Tadi pun imam baca juga satu doa tadi, saya pun. Ya muqallibal qulub. Tak ada doa tadi imam dibaca. Sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah,
tetapkan hati kami dengan agama kamu dan juga dengan ketaatan kepada kamu. Biarlah kita boleh istiqamah dengan amal ibadat sampailah kita mati, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tak cemburu ke ada orang yang meninggal ketika mana sujud? Tuan-tuan tak cemburu ke ada orang meninggal ketika mana perjalanan datang untuk nak salat di surau? Tuan-tuan tak cemburu ke ada orang yang meninggal habis-habis semayang, dia nak keluar balik rumah, tiba-tiba jatuh di tangga masjid, jatuh di tangga surau, habis nafas di situ. Tak cemburu ke? Itulah mati yang perlu kita cemburukan. Dia yang jadi masalah, tuan-tuan sekalian. Meninggal waktu bila? Waktu lari daripada masjid. Meninggal waktu bila? Waktu tengah duk nak lawan agama. Meninggal waktu bila? Waktu tengah duk khianat orang, nak pi katuk orang, nak pi bunuh orang. Meninggal jelas-jelas tu. Yang tu yang paling kita risaukan. Jadi minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dia gambarkan kepada kita. Dia cerita waktu malaikat turun ramai-ramai nak cabut nyawa kita ni. Bagi orang yang beriman kepada Allah, malaikat yang turun tu dalam keadaan wajah mereka itu berseri-seri. Dan bagi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, malaikat yang turun itu wajahnya itu begitu menyeramkan. Dan Nabi kata, ma'ahumul musuh, bersama dengan malaikat itu ada satu kain kapan. Yang mana kain kapan itu diperbuat daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kain kapan tu pun warna hitam, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi malaikat turun. Bila malaikat turun, malaikat bawa kain kapan tu, macam mana malaikat nak cabut nyawa ni? Nabi kata, fayajlisuna minhu maddal basar, summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Malaikat yang turun tu banyak, malaikat yang turun tu ramai. Sehingga kan Nabi kata, dia boleh tengok malaikat yang turun itu maddal basar, sejauh mata memandang. Kita tak nampak lah, tuan-tuan sekalian. Sekali tuan-tuan tanya pula, malaikat yang turun ramai-ramai tu Ustaz, ada tempat ke mereka nak duduk? Dia tanya soalan macam tu pula. Kan malaikat yang turun ramai tu, kita jangan duk bayang, tuan-tuan sekalian, macam mana malaikat nak duduk. Katalah dia mati dalam rumah dia, bilik dia kecil Ustaz. Dia tanya macam tu pula, bilik dia kecil Ustaz. Jadi malaikat yang turun tu celui ke bilik dia? Cukup ke? Tu saya duk fikir yang tu kerja malaikat. Bila malaikat turun, tang mana pun dia meninggal, kalau dia kalih sebelah kanan, dia tengok sebelah kanan sejauh mata memandang, mata dia boleh pi sampai mana, tuan-tuan sekalian? Banyak itulah malaikat yang turun untuk nak cabut nyawa dia bersama dengan malaikat maut. Allahu Akbar. Kemudian Nabi kata, hatta summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Dalam ramai-ramai malaikat itu, datang malaikat maut yang duduk di atas kepala dia. Waktu tu, tuan-tuan, waktu kita duk sakarat tu, anak bini kita duk main, anak kita duk teriak depan kita, bini duk teriak, kawan-kawan pun duk tengok macam mana kita duk sakit, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qiyamah, Tuhan sebut, kalla idza balagatit taraqi. Tuhan sebut, Tuhan kata, dan sekali-kali tidak apabila nyawa kamu sudah sampai kepada tarquwah, kepada rengkung kita ni, kepada ghargharah di saat itu. Itu tanda dia kita nak mati, tuan-tuan sekalian. Bila kita mula bernafas, nafas tu dah tak masuk ke dalam dada dah. Lah ni kalau tuan-tuan tarik nafas, dia masuk lagi dalam dada. Kan? Kalau tarik nafas, dia serupa dengan orang duk cekik kita tu. Orang cekik sampai ke tengkuk ni, kita bernafas ni tak lepas daripada leher nak masuk ke dada ni, tak lepas. Macam itulah kita nak meninggal, tuan-tuan. Tanda orang nak meninggal, dia tarik nafas tak lepas. Balik malam ni, tuan-tuan sekalian, pagi esok bangkit tengok. Bangkit, tarik nafas dulu. Lepas lagi, alhamdulillah. Tengok tak lepas. Kacau pagi esok. Tak lepas tak lu. Bini dia tidur atas badan dia rupanya. Kan, sangkut di rengkung ni. Kan, apa ni, marah kat bini dia. Tuan-tuan. Dan Allah Ta'ala sebut ni dalam surah Al-Qiyamah. Tuan-tuan balik rujuk tengok. Tuhan kata, kalla idza balagatit taraqi qila man ra'. Waktu tu Tuhan tanya. Waktu dah dia bernafas ni, tiba-tiba Allah Ta'ala tanya. Tuhan kata, man ra'. Siapa nak tolong hang waktu ni? Man ra'. Wa zanna annahu al-firaq. Dan di saat itulah dia dah tahu dah, dia kata kali ni aku mesti mati, dia kata.
Pasal apa? Pasal nafas dah tak masuk dalam badan dia dah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Qiyamah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, di saat sakaratul maut. Apa maksud sakaratul maut? Maksud sakarat ni, antara dia pening waktu tu. Kita pening lah. Kita tak boleh nak fikir lah. Sakarat ni makna dia lemas. Sakarat ni makna dia dihimpit. Tekanan, tuan-tuan sekalian, waktu meninggal tu. Dengan kita nak bernafas susah, dengan kita dihimpit, kita berasa dada kita ni dah ketat dah. Dan sakarat itu juga maksud dia lemas, tuan-tuan. Lemah. Kita dah lemah dah, nyawa pun dah tak boleh dah. Pasal itulah Nabi SAW pesan, Nabi kata waktu kita berada dalam sakarat, Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kepada orang yang akan jadi mayat di kalangan kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi syarah kepada hadis tu, dia kata apa tuan-tuan sekalian? Orang yang nak talqinkan mayat di telinga kita ni adalah orang yang paling-paling kita suka ketika mana waktu hidup dulu. Pasal itu tuan-tuan malam ni, kalau boleh pesan kepada anak bini, kalau hampa nampak aku nafas dah naik turun dah, tuan-tuan, nyawa tu dia akan ditarik, akan bermula daripada kaki. Kan? Dalam hadis cerita nyawa akan bermula daripada kaki. Kaki kita lah akan bergerak waktu malaikat maut duk tarik nyawa kita tu. Sampai kepada lutut. Bila sampai kepada lutut, kaki dah mula tak bergerak dah. Kaki pun akan mula jadi sejuk dah tuan-tuan sekalian. Paha lah mula akan bergerak. Bila daripada paha akan naik kepada perut, paha dah mula diam dah, perut pula duk naik. Daripada perut naik kepada dada, dada lah duk ombak ambil, duk naik, turun naik dada ni, sampailah kepada ghargharah tuan-tuan sekalian. Dan akan dicabut malaikat maut, roh kita akan dicabut. Kata Nabi SAW, mata kita ni akan mengikut arah mana dicabut nyawa tu. Kalau malaikat maut rentak sebelah kanan, maka mata kita akan ikut sebelah kanan. Malaikat maut rentak sebelah kiri, mata kita akan ikut sebelah kiri. Sampai di saat itu tuan-tuan sekalian, bila kita lemah waktu tu, Nabi ajar apa? Nabi kata sampaikan ataupun talqinkan di telinga tu dengan perkataan la ilaha illallah. Cari orang yang paling kita sayang. Dalam ramai-ramai anak kita, 3-4 orang tuan-tuan sekalian, ada seorang yang paling dia kasih sungguh. Nak tahu dia kasih tak kasih, kalau anak lain ni suruh dia makan ubat, dia tak mau. Anak tu telefon sedah ya, makan ubat tu. Tu. Kan? Alung telefon, ayah tak makan ubat ke? Dia kata aku makan ubat berapa puluh tahun tak lega-lega apa dia kata. Makanlah ayah tak apalah, kata hampa buatlah kerja hampa dia kata. Tengok anak hak nombor 2, Angah dia buat, ayah makan ubat lagi. Tak lagi, ayah makan. Tak apa ayah nak makan. Rupanya dia sayang kat Angah lebih daripada sayang kat Alung. Waktu nak meninggal, carilah Angah tu. Tuan sekalian, jangan cari yang seteru dia. Jangan cari orang yang pernah buat bermusuhan dengan dia. Orang yang dia tak apa-apa, yang duk bagi serabun kepala dia waktu dia hidup. Yang ni ulama sebut ni, yang mensyarahkan hadis Tirmizi ni. Duk pergi cari pula jiran dia hak memang duk bergaduh dengan dia di surau. Tuan sekalian, punggah yang tu. Bergaduh. Lepas tu orang tak tahu nak buat apa, pergi cari pakcik main tolong Ustaz. Dia pun pergi dia tengok. Kawan ni tengok muka kawan tu pun dia perasaan nak mati dah. Jangan, tuan sekalian. Yang ni adab kita. Pasal tu kena cerita kat anak-anak tu. Benda-benda ni cukup penting tuan-tuan. Sebab ketika mana kita meninggal, kan, di antara abwabul janaiz, cerita bab jenazah ni, waktu kita meninggal tuan-tuan sekalian, waris kita ni dia nak buat apa? Bila kita dah meninggal di rumah ni, apa yang perlu mereka buat? Dalam kitab Abwaabul Janaiz, kitab cerita tentang jenazah ni, Bahrul Mazi buat ada jilid 7, dengan kata tuan-tuan mengaji Bahrul Mazi di sini ni, jilid 7 buat ada cerita. Antara dia apa? Menjadi sunnah dan juga menjadi satu yang digalakkan kepada waris-waris ni untuk cari minyak ni, minyak nyok. Minyak nyok tu apa? Letak di sendi-sendi tuan-tuan sekalian. Bila dah meninggal dia keras. Kalau dia meninggal sakit jantung, mungkin dia pegang jantung dia tuan-tuan. Daripada dia mati dia keras macam tu, nak bawa pergi ke hospital lah apa semua tu, macam-macam. Takut lagi nak kafan dia tu dia jadi susah, dia jadi payah kepada orang yang nak kafan. Orang pun nak kena perbetul tuan-tuan. Antara dia mulut ni pun
Meninggal mulut terbuka pun bayar juga, meninggal mata terbuka pun bayar. Jadi menjadi ahli waris ni. Isteri ke cerita kepada anak-anak ni, ayah dah meninggal ni, kita nak buat macam mana? Pergi cari minyak. Ambil lah minyak nyok, sebab minyak nyok ni dia mudah sikit lah. Minyak apa pun tak apa, tak, jangan minyak petrol sudah tu bakar pula kawan tu. Kan? Ambil, tuan-tuan, betul ni mulut-mulut ni apa semua ni tutup balik. Pasal tu kita, kalau tuan-tuan tengok orang tua dulu, bila ada meninggal di rumah, bila dah mulut boleh tutup, dia akan ikat sebelum nak mandi, dia akan ikat. Takut sakit terbuka. Bila terbuka tuan-tuan, nak tutup balik tu payah. Nak perbetul ni rahang-rahang apa semua ni cukup susah. Tuan-tuan ingat tak risau kan orang duk ngangang mulut kita nak mandi kat dia? Hak tukang mandi dia tengok, dia ni satu macam je duk ngangang mulut lagi, dia pergi tokak tangan aku waktu aku cuci muka dia, tak kacau. Tuan-tuan, itu. Jadi itu. Saya tak maulah cerita bab tu, tak sampailah tajuk kita ni. Cuma tuan-tuan, bila dengar abu-abul janaiz ataupun orang buat khusus apa semua ni, tanya dulu persiapan anak-anak kami di rumah ni macam mana kalau kami meninggal. Kan? Tapi kita tak orang nak berani lah tanya macam tu. Kita suka kata, ustaz, kalau ada orang meninggal kami nak buat apa? Dia tak mau habaq tak dia nak mati tu. Dia bagi orang lain mati. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Jadi cari anak untuk nak talqinkan la ilaha illallah. Sikit lagi saya nak sebut tuan-tuan tentang talqin ni. Kalau sudah dia sebut la ilaha illallah, cukup. Seorang sudah, jangan ramai-ramai. Dia bukan majlis tuan-tuan sekalian. Ni sampai anak ada 5 orang, 5 orang pula pakai doa ayah, la ilah kawan, la ilah. Dia pun tak tahu nak ambil yang mana satu. Tuan-tuan perasan kalau orang lemah macam dia nak cari satu benda untuk nak tangkap. Jadi kalau kawan tu sebut la ilah, dia jadi serba dengan bunyi lebah. Dia tak tahu apa. Tak ada nak sebut la ilaha illallah. Seorang sudah, hak ramai ni pakai berdoa kat dia, ya Allah pemudahkan dia, ya Allah pemudahkan dia. Cukup. Jangan doa bagi derah-derah bagi dia dengar. Bagi kawan tu seorang, ya sebut la ilaha illallah. Cukup. Kalau dia dah sebut, selesai tuan-tuan sekalian. Jangan orang lain mai pula. Sagi pak menakan pula mai, hangpa dah talqin di telinga dah, talqin dah biar gila aku pula. Bukan dia. Sagi kawan ni pula mai, dia sehinggalah apa? Sebab Nabi kata apa? Man akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sebab nak ambil akhir kalam dia tu, dia sebut la ilaha illallah, cukup. Melainkan habis-habis dia disebut benda lain pula. Kan? Habis dah. Orang tanya, ayah dah sebut la ilaha illallah? Sebut dah, alhamdulillah. Tiba-tiba dia sebut, dia kata 8 ayat. Dia sebut 8 ayat pula. Kalau sebut 8 ayat, kita kena tajdid balik kalimah tu. Maknanya kena perbaharui balik. Sebab last kali yang disebut apa dia? Dia sebut 8 ayat tu. Boleh faham tuan sekalian? Ayat tu ayat. Kan? Buat tak tahu pula ayat kacau. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Bila dah dalam keadaan sakarat, kata Nabi SAW, malaikat yang akan cabut nyawa dia. Yang ni saya cerita tentang satu orang yang fajir, yang kufur kepada Allah ni. Malaikat cabut ni macam mana? Malaikat akan bisik di kepala dia. Fayaqul, malaikat kata apa? Ya ayyatuhan nafsul khabithah. Itu cara malaikat cabut nyawa. Cara malaikat cabut nyawa. Malaikat kata, wahai roh yang kotor, malaikat kata. Wahai roh yang jahat. Al-khabithah makna dia makna kotor, makna busuk, makna jahat, makna apa lagi? Makna degil, makna apa lagi tuan-tuan? Macam-macam lah. Malaikat kata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadib. Keluarlah kamu daripada badan ni kepada kemurkaan Allah dan juga kepada kebencian Allah. Waktu itulah tuan-tuan, roh dia baru duk berkeluar ni. Baru duk keluar. Sampai kepada gargarah nak keluar ni. Mulut ni macam-macam dia bunyi. Tuan-tuan, dahsyatnya ketika mana sakaratul maut. Hatta Nabi SAW sendiri, Nabi meninggal macam mana tuan-tuan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Aisyah kata apa? Aku mendengar tatkala Nabi dicabut nyawa oleh malaikat maut, Nabi mengeluarkan perkataan khakh Nabi. Khakh, kha alif kha. Khakh. Khakh ni makna apa? Macam orang duk mengeluh. Macam orang duk kena apa? Macam kita ni macam duk kena sembelih tu. Bunyi dia keluar macam tu. Perkataan tu. Aisyah kata aku dengar. Dan sebab tu bila ada orang cerita, Aisyah kata lepas daripada tu bila ada orang cerita kata dia ni mati mudah, dia kata
aku tak cemburu. Pasal apa? Pasal Nabi SAW aku tahu macam mana keadaan Nabi mati. Maknanya Nabi lebih mudah daripada orang lain yang mati. Para Nabi pun macam tu. Aisyah kata tangan Nabi dia letak atas tengkuk aku. Aisyah kata apa? Waktu kena cabut tu merentak tengkuk Aisyah alaihissalam. Maknanya mati itu satu benda yang cukup menyakitkan. Lembut macam mana sekalipun tuan-tuan sekalian, dia tetap menyakitkan. Cuma macam mana keadaan yang berlaku pada Nabi SAW, wallahu ta'ala alam, kita tak tahulah. Cuma Nabi, tentulah cara rentapan dia tu. Kan? Baik, kemudian kata Nabi SAW, ketika mana nyawa itu dicabut, dalam kitab Tazkiratul Maut karangan Syekh Qutub, dia sebut apa? Dia kata ketika mana mayat orang-orang yang kufur kepada Allah nak keluar daripada roh dia, fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufud min as-sufil mablul. Nabi kata nak keluar roh daripada badan orang-orang yang kufur, yang fajir, yang jahat ni, seperti mana satu kain basah, suful mablul, kain yang basah, kita pergi letak di atas satu sufut di atas pencangkuk daripada besi. Tuan-tuan bayangkan kain basah pita atas cangkuk besi tu dan rentak kain tu tuan-tuan sekalian. Bila rentak kain tu, hancur tak hancur tuan-tuan sekalian? Kain tu hancur. Macam itulah diumpamakan malaikat, dia cabut nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan orang yang beriman kepada Allah. Nabi kata orang yang beriman kepada Allah, roh dia keluar tu kama tasilul fitrah. Dia keluar seperti mana air yang dituangkan daripada botol dah. Kita buka botol tuan-tuan, kita tuang air-air tu keluar. Macam tu mudah sangat roh tu keluar daripada badan. Tapi orang yang kufur kepada Allah, roh dia tu melekat di jasad ni. Susah dia nak keluar. Sehingga kan dalam ayat Al-Qarni juga ada sebut tentang kematian ni. Sehingga kan para malaikat yang lain bantu untuk mengeluarkan roh dalam keadaan mereka memukul-mukul jasad itu supaya dikeluarkan roh tu. Kena pukul dengan malaikat tuan-tuan sekalian, barulah jasad boleh bawa keluar. Allahu akbar, tabarakallah. Itulah keadaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian fayakhudhuha, roh itu diambil oleh malaikat dalam keadaan dibalut oleh malaikat roh itu, wa yakhruju minha ka'annatir rihin jifah. Nabi kata ketika mana roh keluar, mengeluarkan satu bau yang cukup busuk. Bau cukup busuk. Cuma kita lah tak bau di saat itu. Kita tak bau lah jasad roh dia tu. Wujidat alal ardi, Nabi kata bau tu tak boleh lawan bau-bau yang busuk yang ada atas dunia ni. Apa paling busuk tuan-tuan sekalian? Maknanya yang tu paling busuk. Tak boleh lawan dengan busuk yang ada atas dunia ni. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadha ruhul khabith. Lepas tu malaikat maut lepas dia bubuh dalam kain kapan yang diperbuat daripada api neraka, mereka pun naik ke langit. Bila naik ke langit tuan-tuan sekalian, fayaqul, ditanyakan kepada malaikat maut yang bawa roh dia ni, ditanyakan ma hadzal ruh al khabithah, siapakah roh ni yang buruk ni, yang busuk ni? Siapa yang tanya tuan-tuan? Malaikat ada kat langit ni lah. Dia nampak malaikat maut bawa dengan kain kapan, dia bertanya malaikat maut, wahai malaikat maut, ni siapa ni busuk sangat ni? Siapa yang meninggal ni? Roh siapa yang teruk sangat ni? Maka dijawab oleh malaikat maut, fayaqulu fulanun ibnu fulan bi aqbahi asma'ih. Dijawab, kata roh dia sekian-sekian, dia ni cukup jahat atas dunia dulu, dia ni cukup degil, dia ni cukup ketegang, dia ni cukup macam-macam duk cerita tentang keburukan dia ni, sambil dibawa oleh malaikat maut. Hatta sehinggalah sampai kepada yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai kepada langit dunia. Bila sampai ke langit dunia tuan-tuan sekalian, fayustaftahu lahu, malaikat maut minta kepada malaikat yang menjaga langit dunia, minta, tolong buka asal langit ni, nak bawa mayat ni,
nak bawa roh ni, fala yuftah lahu, maka tidak diberikan keizinan untuk nak buka langit dunia, tuan-tuan sekalian, oleh malaikat yang menjaga langit dunia. Maknanya apa? Kalau secara ringkas daripada hadis ni apa? Roh kita ni, Indonesia kata gentayangan punya roh. Makna roh ni duk main kot langit tu ya. Cuma kita lah tak nampak, tuan sekalian. Malaikat duk bawa tu tak tahu nak bawa pergi ke mana. Nak naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Macam mana orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah sampai kepada Aliyin. Naik kepada langit yang ketujuh sampai kepada Aliyin. Aliyin ni apa? Satu tempat transit di mana orang-orang yang ahli syurga, dia akan diletakkan di situ sebentar. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Uktubuhu fi aliyin. Letakkan dia di aliyin. Letakkan dia di dalam syurga. Barulah roh itu akan dibawa balik ke dunia ni, tuan-tuan sekalian, untuk diletakkan kepada jasad kita waktu tu yang sudah berada dalam kubur. Saya cerita ni bila berlaku, tuan-tuan sekalian. Berlaku ni waktu jasad kita ni orang bawa pergi ke hospital. Waktu jasad kita ni bawa balik rumah untuk nak mandi di rumah, untuk nak kafan, untuk bawa pergi semayang di mana-mana surau ataupun masjid, untuk bawa kepada tanah perkuburan. Tu dalam masa tu lah roh kita ni dibawa oleh malaikat. Boleh faham tuan sekalian? Dibawa oleh para malaikat. Kalau roh orang yang beriman naik sampai kepada langit yang ketujuh. Tapi kalau orang yang tidak beriman sampai kepada langit dunia tidak dibuka. Apatah lagi langit kedua, ketiga, keempat sampailah ketujuh tidak dibuka, tuan-tuan sekalian. Lalu kata Nabi SAW, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam. Yang ni Allah Ta'ala sebut dalam suratil Fajr, suratil A'raf ayat 40. Tidak dibuka kepada dia abwabus sama, pintu-pintu langit Allah Ta'ala tak buka. Wala yadkhulunal jannah, apatah lagi nak masuk ke dalam syurga, lagilah tak boleh. Sehinggalah Tuhan kata, Tuhan buat perumpamaan. Kalaulah dia boleh masuk sekalipun, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sehinggalah seekor jamal, seekor unta, dia boleh menembus lubang jarum, tuan-tuan sekalian. Masuk akal tak ada, masuk akal tak masuk akal, maknanya memang tak boleh, tidak akan dibuka kepada dia yang dikatakan pintu langit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu azza wa jalla, dan di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, uktubu kitabahu fi sijin fil ardi sufla. Tuhan kata apa kepada malaikat? Nak bawa pergi ke mana tu? Lah ni pergi tulis nama dia dan letakkan roh dia itu di satu tempat yang nama Sijin. Sijin ni apa, tuan-tuan? Satu tempat transit orang-orang yang akan dijadikan penghuni neraka, wal'ayazubillah. Yang tu Sijin tu. Kan? Tapi main dengan cerita Turki ni, dia buat Sijin ni cerita hantu. Kan? Sijin 1, Sijin 2, Sijin 3, cerita hantu lah tu. Yang ni tempat orang-orang yang akan berada transit untuk masuk api neraka. Fatufrahu ruhu tarhan, kemudian dilemparkan roh dia sejauh-jauhnya di dalam sijin tu. Summa qara'a, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Tuhan kata apa? Inilah balasan orang-orang yang atas dunia dulu dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tersungkur seperti mana dilemparkan ke langit dan dibiarkan jatuh ke atas bumi, hancur, tuan-tuan sekalian. Itulah diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata baginda Nabi SAW, bila dah malaikat tu tak boleh nak bawa dia pergi ke mana, fatu'adu ruhuhu fi jasadih, barulah roh dia itu dikembalikan kepada jasad dia. Waktu tu duduk di mana, tuan-tuan? Waktu tu duduk dalam kubur. Waktu tu kita dah duduk dalam kubur lah. Orang dah apa semua pekat dah nak balik dah. Dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Wa tawalla anhu ashabuhu la yasma'u qar'ani 'alihim. Kita yang duduk dalam kubur tu, waktu jasad kita, waktu roh kita dikembalikan kepada jasad, kita dengar tapak kaki orang-orang yang mai ke kubur dah mula balik tinggalkan kita. Dia dengar qar'ani 'alihim, derapan tapak kaki tu dia dengar.
Di saat itu tuan-tuan sekalian, maka datanglah atahu malakani, maka datanglah dua malaikat kepada dia. Baru nak masuk tajuk tu. Baru datang dua malaikat kepada dia. Dan Nabi kata apa? Malaikat tu datang kepada dia, fayujlisani, malaikat tu pegang dia dan juga bagi dia duduk. Tuan-tuan, satu lagi saya nak cerita, ketika mana orang yang berada dalam kubur, dia mendengar apa yang kita sebut di atas. Sebab tu kita disunatkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata dalam sebuah hadis, Nabi kata, is'alu li akhikumut tathbit fa innahu al-ana yus'al. Nabi kata, lah ni kamu mintalah kepada Allah Ta'ala supaya tetapkan pendirian kawan kamu, li akhikum, yang duduk dalam kubur ni. Fa innahul ana yus'al, kerana sekarang ni dia sedang disoal siasat oleh malaikat maut, oleh malaikat munkar dan nakir. Satu, maknanya kita minta apa? Ya Allah, Allahumma thabbithu, boleh juga. Ya Allah, tetapkan hati dia. Itu juga doa boleh. Dalam doa yang lain, Nabi ajak apa? Nabi kata suruh kita minta istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan kepada saudara kamu yang duduk dalam kubur ni. Maknanya waktu kita duduk atas dunia, kita duduk atas kubur, disunnahkan kepada kita apa? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang tu yang kita baca waktu kubur tu. Yang ni sunnah tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW masuk dalam kubur. Waktu Nabi masuk dalam kubur, Nabi bagi salam. Ini sunnah. Masuk bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar, ataupun ya ahlal kubur. Bagi salam. Lepas tu, apa yang kita keluar daripada mulut kita? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Yang tu yang kita sebut. Itulah sunnah Nabi. Bukan kita duk cerita bisnes atas kubur. Bukan duk cerita macam-macam lah. Cerita politik atas kubur. Duk kata kat orang atas kubur. Jangan tuan-tuan sekalian. Duk selfie atas kubur. Macam-macam lah ni. Kan perangai dia macam-macam lah ni. Jangan tuan-tuan. Yang tu je. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Sekurang-kurangnya bila kita mendoakan sahabat kita yang meninggal ni tuan-tuan sekalian, waktu kita meninggal nanti pun tidakkah dia juga akan mendoakan yang sama pada kita? Tentu je. Pengalaman saya jadi imam di Masjid Barat Daya Balik Pulau sekali, dan menjadi imam di Masjid Abdullah Fahim Kepala Badan. Ketika mana penyelenggaraan jenazah, dia panggil saya untuk nak buat talqin. Bila saya tengok tuan-tuan sekalian, adik-beradik yang main ni, ada yang teriak saja, ada yang duduk menyembang, ada yang duduk apa. Waktu saya bagi talqin tu, habis nak penamat talqin tu, saya minta semua dengar betul-betul, dan saya doa semua pakai ikut. Maknanya Allahumma ighfir lahu. Semua pakai ikut Allahumma ighfir lahu. Maknanya apa? Ramai-ramai yang main tu biar ada manfaat dia tuan-tuan sekalian. Doa saya belum tentu mustajab. Walaupun saya imam pun tuan-tuan, tidak mustajab. Yang paling mustajab doa siapa? Doa anak dia. Sebab Nabi kata idza mata ibnu Adam, bila meninggalnya anak Adam, terpotong semua amalan kecuali 3 benda. Antara dia apa tuan-tuan? Waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang boleh mendoakan dia. Mana anak tu? Anak tu duk teriak, anak tu tak boleh nak buat apa, tak tahu nak buat apa. Sekurang-kurangnya bila saya baca, anak tu ikut tuan-tuan sekalian, dan doa dia itu dimustajabkan oleh Allah Ta'ala untuk memberikan kesan dan juga faedah kepada ayah dia ataupun mak dia yang berada di dalam kubur ni. Ni sampai tak tahu nak buat apa, wal-ayazubillahi min zalik. Ada tuan-tuan sekalian yang bila mak meninggal, ayah meninggal, tak tahu nak buat apa, duk wakil kepada tu imam yang suruh jadi imam. Kan? Saya dulu macam tu lah, bila wakil kat saya kata mana waris dia. Dia kata saya, Ustaz, saya berhajat bagi Ustaz jadi imam. Dia kata tak, hang jadi imam. Saya tak boleh Ustaz tak biasa duk jadi imam jenazah. Memanglah mak hang pun baru kali ni mati, bukan sebelum ni mati dah. Kan? Jadi saya kata kat dia, saya kata hang jadi imam. Saya kata yang akan baca doa nanti apa semua tu saya kata, sebab saya tahu anak dia kata, dia abang kata tak boleh nak baca doa. Dia kata imam boleh, cuma nak baca doa tak tahu nak baca apa. Tak apa, aku duduk belakang hang. Kata
Sahabat kat dia, saya akan berada di belakang kamu. Kamu habis-habis bagi salam apa semua, saya akan angkat tangan, saya akan baca doa waktu tu. Dan aminkan oleh kamu. Dia pun dengar, alhamdulillah. Cuma saya duk risau, ya tuan, orang tak bisa jadi imam ni. Imam jenazah pula. Takut lagi dia pergi rokok mampus saya. Kan? Dia rokok kacau kita. Kita duk belakang pun pening nak buat macam mana tuan sekalian. Melainkan kalau tarik dia ni nampak banyak sangat gerakan kita. Kan? Jadi kita duk risau. Tapi alhamdulillah takatlah saya tidak diuji macam tu lah. Duk belakang tu buat dia rokok sungguh mampus. Dia kata sayang kat mak punya pasal tu saya bagi tunduk hormat lebih sikit pada orang. Karut. Baik, jadi tuan-tuan, kalau boleh macam itulah harapan kita. Harapan saya, harapan tuan-tuan pun, bila dah ada anak apa semua ni, sekurang-kurangnya anak kita boleh menjadi imam kepada kita waktu meninggal kita tu. Dia jadi imam pun cantik, dia angkat-angkat tangan, Allahumma ghfir lahu li abawaihi apa. Ya Allah, ampunilah bapa aku, ya Allah. Allah Ta'ala sampaikan terus kepada kita, tuan-tuan sekalian. Nak apa lagi? Doa saya mungkin belum. Doa orang lain mungkin tidak akan mustajab. Tidak mustajab oleh Allah Ta'ala. Tapi doa seorang anak kepada pak dia sudah pastilah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, tanam dalam diri kita sekurang-kurangnya ada ahli keluarga kita yang dapat menjadi imam kepada kita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika mana, ini masuk tajuk balik. Ketika mana roh telah sampai kepada jasad dia di dalam kubur. Bila sampai jasad dalam kubur, tuan-tuan sekalian, dia didudukkan oleh malaikat Munkar dan juga Nakir. 3 soalan yang malaikat Munkar dan Nakir tanya. Yang ni berdasarkan kepada hadis. Nombor 1, Man Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? 1. Yang ni soalan cepumai ni. Bukan cepumai, soalan sport lah. Kalau dia tu beriman kepada Allah, dia akan jawab, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. 1. Yang kedua, Wama dinuka? Apakah agama kamu? Kalau dia atas dunia, dia mengamalkan Islam. Islam ni bukan hanya pada nama, tetapi pada amalan Islam, tuan-tuan sekalian. Maka dia boleh jawab, Diniyal Islam, agamaku Islam. Yang ketiga, kata Nabi SAW, Ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Nabi kata, malaikat dia buat perumpamaan, dia buat gambaran Nabi SAW. Dia tanya kepada si mayat ni, orang yang mati ni, Ma kunta taqul, apa yang akan sebut fi hadha ar-rajul, lelaki yang kami tunjuk dekat hang ni, hang kenal tak kenal? Alladhi bu'itha fikum, lelaki inilah yang diutuskan kepada kamu. Maka kalau dia beriman, dia akan menjawab, Ashhadu annahu Rasulullah. Aku bersaksi bahawasanya dia adalah Rasulullah. Dia boleh jawab. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, dalam hadis ni cerita apa tuan-tuan sekalian? Apa yang dia jawab? Bila tanya, Marrabuka? Fayaqulu ha la adri. Dia kata, aku tak tahu. Dia kata, tanya siapa Tuhan hang tak tahu. Wa madinuka? Dia jawab juga, la adri, aku tak tahu apa agama aku. Tanya siapa Nabi Muhammad, dia tak kenal, tuan-tuan sekalian. Dia kata, la adri, aku tak tahu, dia kata. Dia jawab, kata dia tak tahu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Nabi kata, fayunadi munadin minas samai an kadzaba. Maka keluarlah satu suara daripada as-sama', daripada langit, yang menyatakan bahawasanya dia memang tak tahu, dan dia adalah satu hamba yang atas dunia dulu hanyalah nama Islam, tapi amalan Islam apa satu pun tak tahu. Wal'ayazu billahi min zalik. Malaikat tanya soalan yang keempat, kalau hang tak tahu, kenapakah limadha la yalita wala talaita? Pasal apa atas dunia dulu tak pergi mengaji? Pasal apa tak belajar? Malaikat tanya yang tu. Itu soalan keempat. Pasal itu tuan-tuan sekalian, yang saya jawab, saya habaq kepada tuan-tuan tadi. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni, yang akan menjadi satu jawapan ketika mana kita berhadapan dengan malaikat bukan nakirah. Sebab orang-orang yang beriman kepada Allah, bila dia boleh jawab 3 soalan ni, malaikat tanya dia, wama yudrika, macam mana hang boleh tahu? Maka dia jawab kepada malaikat, dia kata, atas dunia dulu qara'tu kitab Allah wa amantu bih.
Dia kata, atas dunia dulu aku belajar, atas dunia aku mengaji Al-Quran, aku mengaji hadis Nabi, aku duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah dia boleh jawab siapa Tuhan dia, apakah agama dia, siapakah Nabi Muhammad. Dia boleh jawab. Pasal apa? Pasal dia belajar semua tu, tuan-tuan. Itulah untungnya kita berada dalam majlis ilmu. Dan inilah jawapan kepada tuan-tuan duduk ni sampai ke malam ni, tengah malam ni. Untuk apa? Untuk nak jawab malaikat munkar dan nakir. Ada pun orang yang langsung tak indah kepada agama. Dalam suratul Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut, tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok terjemah dia tu. Ketika mana Tuhan tanya, ketika malaikat tanya kepada penghuni neraka, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Itulah jawapan penghuni neraka kepada malaikat. Pasal apa hampa duduk dalam ni? Pasal apa hampa kena pukul teruk? Pasal apa seolah-olah macam tak ada pun alam ya'tikum nadhir, tak ada orang pesan pun tentang agama kepada kamu atas dunia. Takkan tak ada orang pesan. Apa mereka jawab? Mereka kata apa? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Memang ada datang kepada kami orang yang pesan tentang agama, kawan-kawan nasihat tentang agama. Kuliah-kuliah ilmu ada, ceramah ada, majlis-majlis ilmu ada. Fakadzabna. Cuma kami yang tak pernah pergi. Kami yang tak pernah hadir. Kami yang tidak pernah ambil tahu langsung tentang ni. Tuan-tuan rujuk dalam suratul Mulk. Panjang lagi lah kalau saya baca ni, tuan-tuan sekalian. Lah pun dekat 10 suku, saya nak konti dalam 3-4 minit lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kawan ni tak boleh jawab ni. Apa jadi kepada dia, tuan-tuan sekalian? Kemudian malaikat pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'afrishu lahu minan nar, maka hamparkan kepada hamparan dia, firash, iaitulah hamparan permaidani yang ada dalam kubur dia itu, minan nar, permaidani yang diperbuat daripada api neraka, tikar yang diperbuat daripada api neraka. Itulah yang menyebabkan dalam kubur dia, tuan-tuan, berasap dalam kubur tu penuh dengan api yang datang daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menyebabkan Nabi sebut apa? Nabi kata hufrah, satu lubang daripada lubang-lubang api neraka, kerana dihamparkan kepada dia hamparan daripada api neraka. Wal a'yazu billahi min zalik. Kemudian Nabi kata waftahu lahu baban ila nar. Kemudian buka satu lubang daripada lubang api neraka yang terus masuk ke dalam kubur dia itu. Satu lubang daripada lubang api neraka, tuan-tuan sekalian. Fayatihi min harriha wa samumiha, maka masuklah asap daripada api neraka ke dalam kubur dia yang mengeluarkan samumiha, mengeluarkan bau yang begitu busuk, tuan-tuan. Bau orang kena bakar. Bau mayat kena bakar, tuan-tuan sekalian, busuk. Dia bukan macam bau ayam kena bakar. Bau ayam kena bakar, lapang perut. Ni bau, ni mayat kena bakar, tuan-tuan. Macam mana mayat kena bakar, betapa busuknya bau tu. Itulah yang masuk ke dalam kubur dengan asap-asap dia, tuan-tuan. Kemudian Nabi kata wa yudayyiqu alaihi qabruh, lalu kubur itu disempitkan oleh para malaikat. Yudayyiq, sempit. Hatta takhlifa fihi adla'uhu. Nabi kata apa? Waktu tu Nabi sebut tu, Nabi menunjukkan dengan jari dia. Nabi kata kubur tu disempitkan, dihimpit dia tu daripada kubur, dinding-dinding kubur, sehinggalah takhtalif, sehinggalah berselisih di antara tulang belulang dia. Adla'uhu ni tulang belulang ni berselisih. Tuan-tuan, berselisih. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, wa yuqayyidullahu lahu sab'ina tinnina. Hadis riwayat Imam Darimi dan Ahmad. Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam kubur dia itu sebanyak 70 ekor ular yang berbisa. Tinnina makna dia ular yang berbisa. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata sab'ina tinnina, lebih kurang 70. Dalam hadis yang kata tis'ina tinina, 90 ekor ular-ular yang berbisa di dalam kubur tu. Sekali tuan-tuan pergi korek, pergi tengok pula.
Yang ni kita tak nampak ulang ni tuan sekalian. Cerita dia kawan yang duduk di alam barzakh tu, dia seorang yang nampak. Macam mana hebatnya ataupun dahsyatnya ulang tu. Nabi kata, "Lau anna wahidan nafaqa fi ardi." Kalaulah seekor ular itu dikeluarkan daripada kubur dan dipatuk atas bumi ni, dia patuk bumi, dia patuk tanah ni tuan sekalian. Nabi kata, "Ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya." Habis semua hak mana pokok-pokok hijau ni dia jadi kering kontang habis. Hak ni siapa kata tuan-tuan sekalian? Nabi SAW. Bukan saya kata. Kan? Lagi video-video tu ada ya orang tengok, ada orang tengok, dia kata karan ni, dia kata ni, dia pun kerat pergi sikit, dia pergi bubuh dalam TikTok ke apa ke. Lagi ada pula kutu hak bawah duk komen dia kata kau dia. Ada juga macam itu. Ni contoh hadis ni ada orang kata kau ni, kata ustaz ni ada ke 70 ekor. 70 ekor dia kata lubang kubur besar mana, dia kata ular nak masuk dalam tu 70. Dia kata tak masuk akal langsung. Dia buah macam tu tuan sekalian. Kan? Oh, orang lah ni kira bercakap ni, dia bukan kira apa pun. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi. Last sekali tuan-tuan sekalian, tiba-tiba bila dah badan dia hancur, kemudian diperelokkan kembali. Dibuka balik kubur tu, hancur balik, ular pun duk patuk tuan-tuan sampai bila ni? Hatta yaquma, sehinggalah yaumas sa'ah, sehinggalah dibangkitkan hari kiamat, dia duk kena azab tu, wal ayazubillah. Dan Nabi SAW kata, wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, tiba-tiba dalam kubur tu, ni cerita tak masuk akal ni. Tiba-tiba dalam kubur tu datang kepada dia rajulun, satu orang laki-laki yang qabihul wajhi. Kalau dia tu perempuan, mai kepada dia perempuan yang wajah ni begitu buruk. Qabih ni buruk wajah ni. Wajah dia tengok menyeramkan. Qabihul thiyab, dalam keadaan baju dia pun teruk, kotor baju dengan terkoyak sana terkoyak sini. Muntinur rih, dalam keadaan bau yang cukup busuk, mai kepada dia dalam kubur ni. Dia kata pula, terkejut pula, dia kata siapa dia pula celah ni duk mai dalam kubur aku ni. Ada pula orang ziarah aku dalam kubur ni. Dia tanya pula kepada kawan tu. Dia tanya, man anta? Hang ni siapa dia? Maka dijawab oleh kawan ni tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Dia kata, aku adalah amalan. Ana amaluka fid dunya. Akulah amalan jahat hang ketika mana atas dunia dulu. Kalau dia buat baik, ana amaluka fid dunya, akulah amalan bagus hang ketika mana hang buat atas dunia dulu. Dia akan mai dalam keadaan husnul thiyab wa husnul wajh. Dia mai dalam keadaan badan yang elok, wangi. Dia mai hang siapa dia? Dia kata ana amaluka fid dunya. Akulah sedekah hang, akulah puasa hang, akulah hubungan silaturahim hang. Dia mai dalam keadaan wajah yang elok. Kalau atas dunia dia buat amalan yang banyak. Kalau atas dunia banyak amalan jahat dia buat, amalan tu akan datang berbentuk manusia. Dia main ni untuk apa tuan-tuan sekalian? Dia main ni mengejek-ngejek dan juga menyiksa kita. Amalan kita ni, abshir billadhi yasu'uk. Amalan tu kata, macam mana hang rasa? Seronok ke duduk dalam ni? Lebih kurang macam tu lah bahasa kita. Padan muka hang. Amalan tu pula, kita dah lah sakit, dia pula duk pergi hantam lagu tu pula tuan-tuan sekalian. Amalan tu duduk cerca dia. Sehinggalah hatta yaumal qiyamah, sampailah akhir kiamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fayaqul rabbi la taqimis saa'ah. Sampai ahli kubur ni dia kata apa? Kalau macam ni lah aku kena dalam kubur ni, janganlah bangkitkan aku hari kiamat. Dia kata kerana hari kiamat lebih teruk daripada apa yang aku dapat di dalam kubur ni. Pengakhiran dia tuan-tuan, inilah yang disebutkan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana dia melihat kubur, Uthman ibn Affan waktu dia melihat kubur, dia menangis. Sahabat Nabi tanya kepada dia, wahai Uthman, kamu orang cerita, Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang neraka, kamu tak menangis. Tapi bila kamu tengok kubur, pasal apa kamu menangis? Apa kata Sayyidina Uthman? Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sayyidina Uthman kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, innal qabra awalun manazil al-akhirah. Kubur ini adalah awal-awal destinasi akhirat. Jaga elok tuan-tuan, kubur awal-awal destinasi akhirat. Maknanya kita dah masuk dalam kubur, kita dah menuju ke alam akhirat, tetapi baru permulaan. Dan Nabi kata, fa inna ja minhu, siapa yang selamat di alam kubur,
fama ba'dahu aisaru minhu, maka proses yang seterusnya akan lebih mudah, akan lebih mudah, akan lebih mudah. Proses apa tuan-tuan sekalian? Lepas daripada kubur, kita akan dibangkitkan menuju kepada mahsyar. Lepas tu kita akan menuju kepada timbangan mizan. Kemudian kita akan menuju pula jalan atas titian sirat. Tidakkah kalau mudah di kubur, kita bangkit di padang mahsyar pemuda, kita nak pi mizan, nak timbang segala amalan kita dipermudahkan oleh Allah. Kita nak berjalan titian sirat pun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi awas. Awas tuan-tuan sekalian, ambillah peringatan. Nabi kata, wa illam yanju, adapun orang yang tidak selamat di kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka selepas daripada tu akan lebih susah, akan lebih susah, akan lebih susah. Dia kata, wal ayazubillah. Lepas itu Sayyidina Osman menangis. Kan dia tak mau kubur dia ini menjadi tempat yang akan menyusahkan dia. Kalau Sayyidina Osman, tuan-tuan, sahabat Nabi, yang merupakan menantu Nabi, yang merupakan al-asharah al-mubasyirin Nabil Jannah, 10 orang yang dijamin khabar gembira dengan syurga oleh Nabi pun, bila dia tengok kubur menangis. Kita ni yang jauh daripada Nabi, tengok kubur takkan nak gelak, tuan-tuan. Sudah pastilah kita lebih daripada tu lagi untuk kita nak buat amalan-amalan atas dunia ni. Jadi saya rasa cukup dekat tu tuan-tuan sekalian. Apa yang saya sebut ni tuan-tuan boleh rujuk dalam mana-mana kitab hadis. Antara dia hadis riwayat Imam Ahmad, tuan-tuan boleh rujuk. Dan juga riwayat daripada Imam Ad-Darimi dan juga Imam At-Tirmidzi berkenaan dengan cerita tentang janaiz ataupun tentang maqabir, tentang kubur-kubur ni, ada menceritakan hadis ni tuan-tuan. Dan baik, jadi apa yang kita nak buat lah ni Ustaz? Yang pertama sekali, tanggungjawab kita atas dunia ni tuan-tuan sekalian, buat segala benda yang Allah Ta'ala suruh yang tu. Buat amalan. Tambah Tuhan bagi kesempatan kat kita ni, buat amalan lagi banyak-banyak, supaya amalan inilah yang akan menemani kita di atas dunia, di atas dan di dalam kubur nanti. Dan amalan ni pasal apa Nabi kata? Nabi kata salah satu, ada 3 benda yatba'ul mayit, yang akan mengikut mayat. 3 benda, ahluhu wa maluhu wa amaluh, ahli keluarga, pangkat, darjat, harta benda, dan juga amalan. Fayarji'u thnani, 2 benda akan balik, ahli keluarga balik, pangkat darjat akan balik, harta benda akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang duduk dengan dia satu ya. Apa dia tuan-tuan? Amal dia. Amal kita ni lah yang akan teman kita. Kan isteri kita kalau meninggal, dia pun, isteri kita meninggal, dia pun balik. Suami kita, kalau kita meninggal, suami pun balik tuan-tuan sekalian. Anak-anak pun balik, cucu macam mana sayang kat kita, dia pun balik, dia pun tak mau kubur kali dengan kita. Jadi apa yang ada kat kita tuan-tuan sekalian? Tak ada apa. Amalan kita saja. Oleh itu, ambillah kesempatan untuk nak buat banyak-banyak amalan yang akan menjadi teman kita di dalam kubur nanti. Itu satu. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, perbanyakkan membaca suratul Mulk. Kan baca surah Al-Mulk banyak-banyak. Kerana hiyal mani'ah kan min azabil qabr, dia adalah penghalang daripada azab kubur. Tapi mai dengan hang tak semayang, hang duk main judi, hang duk apa, duk baca surah Al-Mulk, kena surah tu juga. Kan dia kata aku walaupun tak semayang surah Al-Mulk aku baca ya tak. Dia buat lagu tu, kena surah tu ya. Awak ingat malaikat tak erti? Kan kena juga. Yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, selesaikan persengketaan ataupun perselisihan di antara manusia atas dunia ni, jangan sampai bawa ke akhirat. Kalau boleh atas dunia ni bagi selesai apa? Di akhirat kita tak mau dah. Takut apa? Kita nak berjalan masuk syurga, tiba-tiba ada orang duk tahan kita. Pasal ada benda yang tak selesai di antara hubungan kita dengan manusia atas dunia. Kita tak mau jadi macam tu. Jadi, kalau ada selisih faham macam mana, minta maaf banyak-banyak tuan sekalian. Buanglah ego kita selaku manusia. Kerana apa? Perjalanan kita masih jauh ketika mana kita meninggal. Saya minta maaf tuan-tuan, terlajak teruk dah. Kan 10.30 dah. Tuan-tuan pun nampak satu macamnya muka serupa dengan nak makan saya. Kan sebelum saya dimakan oleh tuan-tuan, saya berhenti awal. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati pertemuan kita pada malam ni. Kan? InsyaAllah di akhir waktu yang lain, ada masa diizinkan Allah, kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu wa walah.
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم